Okey. Selamat pagi murid-murid tahun 6. Jadi hari ini merupakan hari Khamis. Sebelum tu cikgu nak tanya, apa khabar murid-murid? Ya? Baik, cikgu. Bagus. Okey, cikgu dengar. Okey. Terima kasih. Okey, ini kita masih mempelajari nilai kasih sayang, iaitu tajuk kita hari ini iaitu Sayangi Hutan, Negara Sejahtera. Pada akhir pembelajaran ini nanti, murid akan dapat dari aspek penakulan, murid akan dapat menyatakan contoh spesies flora dan fauna yang semakin pupus. Manakala dari aspek perasaan, murid akan dapat menceritakan 3 perasaan apabila melihat flora dan fauna yang semakin pupus, dan yang terakhir sekali dari aspek pelakuan, murid akan dapat menyatakan cara melindungi spesies flora dan fauna yang semakin terancam. Okey, sebelum kita meneruskan kepada sesi pembelajaran kita seterusnya, cikgu nak tanya, apa itu flora dan fauna? Tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Ya? Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Haiwan? Yang mana satu haiwan? Tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, kita tengok apa jawapan yang cikgu berikan. Ya, flora merupakan tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu daerah atau pada satu masa, manakala fauna pula seluruh binatang ataupun haiwan yang hidup di satu tempat. Pandai murid cikgu jawab, betul. Okey, sangat tepat sekali. Yang ni gambar. Gambar contoh flora dan fauna yang terdapat di negara kita. Boleh lihat tak gambar ni? Boleh. Okey. Bersyukur tak jadi rakyat Malaysia dapat menyaksikan pelbagai flora dan fauna di negara kita. Bersyukur. Okey. Seterusnya, dan cikgu nak tanya pendapat murid-murid juga, mengapa flora dan fauna ini pupus? Mengapa? Apa yang menyebabkan flora dan fauna ini pupus dan terancam? Boleh jawab? Kerana manusia membakar hutan. Dan kerana manusia membakar hutan dan berburu. Ya, betul. Okey, tepat sekali jawapan kamu. Ini merupakan contoh. Tengok kesian ni. Siapa ni? Orang hutan. Orang hutan. Macam muka siapa kamu tengok? Okeylah, tak adalah, cikgu gurau saja. Okey, ini merupakan contoh kebakaran hutan. Tetapi dari gambar yang cikgu beri ini bukan disebabkan oleh tindakan manusia. Ini merupakan disebabkan secara semula jadi. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi. Ya, pencemaran alam sekitar dan kebakaran hutan. Ini yang menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan fauna. Yang ni tadi seperti Angela beritahu, kebakaran mungkin disebabkan oleh tindakan manusia yang membakar hutan dan menyebabkan haiwan-haiwan ini tersiksa. Ini haiwan apa? Pelandok. Ah? Pelandok. Pelandok? Pelandok ke rusa? Rusa. Ya, rusa. Kalau pelandok dia kecil lagi dari ini. Okey. Selepas ni yang ni.
Cikgu, Angela pernah dengar tak berita berkenaan dengan hutan di Australia yang terbakar yang berlaku baru-baru pada dalam tahun ini? Pernah dengar tak berita itu? Pernah tak? Pernah. Ya, ini adalah contoh dan ini adalah anggota bomba dari pihak di Australia masa tu. Mereka bertungkus lumus menyelamatkan haiwan-haiwan di hutan Australia. Antara spesies yang sangat-sangat mengalami kemerosotan dan sangat-sangat terancam pada masa ini iaitu spesies yang dia apa tu? Yang dia peluk ni apa? Haiwan apa? Koala. Ya, koala bear kita panggil kan. Ini adalah haiwan yang sangat kasihan pada masa tu. Disebabkan mengapa dia sebab haiwan ni kan dia pergerakan dia lambat. Jadi api ni kan dia cepat membara. Jadi haiwan ini mengalami banyak yang masa ni dia rentung lah habis dijilat api. Kasihan tengok. Okey, yang ni flora dan fauna pupus juga disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang ni, pembuangan sampah sarap di mana? Sungai. Ya, di sungai, di lautan. Tengok penyu ni makan apa? Plastik. Ya, plastik. Kasihan dia makan plastik. Ada juga cikgu pernah nampak video seekor penyu dia tertelan straw. Straw minuman, penyedut minuman. Dan ini merupakan tindakan manusia sendiri disebabkan kegiatan manusia yang sengaja nak ambil mudah saja. Tengoklah. Kotor sangat. Kasihan penyu-penyu kita. Okey. Tadi Angela ada beri tahu jawapan kan berkenaan dengan memburu secara haram. Betul. Sangat tepat berkenaan dengan pendapat tersebut iaitu yang ni. Tengok ni pemburu yang ni. Apa yang dia dapat? Apa yang dia ambil ni? Yang dia pegang ni? Hmm. Boleh nampak tak? Boleh. Ah? Taring gajah. Taring gajah? Belalai gajah. Belalai gajah? Okey, mungkin Angela kurang nampak ke sana. Tapi yang ni adalah tanduk, sejenis tanduk. Tanduk apa? Tanduk. Yang besar. Haiwan tu dia besar. Dia ganas. Badak. Ya, badak? Bukan. Badak mana ada tanduk? Ya, betul. Betul. Badak apa? Dia ada satu nama. Badak apa? Badak sumbu. Ya, badak sumbu. Ini adalah sumbu badak. Tanduk badak tersebut dan diambil. Mengapa dia orang sangat suka ambil ni? Untuk kegunaan apa? Dijual. Ya, dijual dan dijadikan barangan perhiasan. Kasihan. Yang ni tengok. Ni harimau. Harimau biasanya apa yang manusia suka sangat dekat harimau. Contohnya kalau pemburu, dia buru harimau untuk apa? Kulit. Untuk Ya, dibuat. kulit. Dapatkan kulit untuk membuat beg, pakaian. Ini contoh senapang, bahan-bahan yang digunakan oleh pemburu haram untuk memburu haiwan-haiwan. Okey. Ini merupakan contoh spesies flora dan fauna yang semakin pupus. Okey. Yang ni boleh nampak tak murid-murid? Yang anda gambar ni. Yang ni apa nama haiwan pula tumbuhan ni? Periuk kera. Ya, periuk kera.
Ini merupakan contoh-contoh flora dan fauna yang sudah semakin pupus. Memang sudah sedia maklum semua gambar-gambar ni, dan flora dan fauna ni sedang giat dipulihkan dan dipelihara dan dipelihara oleh pihak berkuasa. Dan yang ini tapir. Pernah nampak tapir tak secara nyata? Tidak. Ya, cikgu pun tidak pernah nampak. Sebelum ni Angela pernah melawat tak sebelum ni melawat pergi taman negara ataupun zoo negara, pernah tak? Tidak. Ya, cikgu pun tidak pernah, tak apa. Kita tengok gambar saja. Gambar ni samalah, tapi tak apalah. Kita tidak berpeluang disebabkan masalah sekarang ni. Okey, yang ni badak sumbu. Yang ni sumbu. Tanduk dia masih kecil lagi. Dia belum besar dan belum panjang macam yang diburu, macam gambar yang telah diburu tadi. Okey. Setelah mempelajari apa itu flora dan fauna dan contoh-contoh spesies flora dan fauna yang pupus, sekarang cikgu nak bawa murid-murid main teka-teki. Nak tak? Nak. Okey. Yang ni okey, cikgu baca, nanti murid-murid jawab sama ada A, B, C, D, E ataupun F. Boleh? Boleh. Okey, cikgu baca. Saya hidup di lautan dan ke pantai apabila tiba musim bertelur. Apakah saya? Penyu. B. Ya, penyu. Denen. Betul. Okey, seterusnya. Saya berbadan besar, mempunyai belalai. Apakah saya? Gajah. Gajah. Okey. Soalan seterusnya. Saya sejenis tumbuhan yang dipanggil periuk nasi. Periuk kera. Ya, periuk kera. Mana ada periuk monyet Belanda? Okey, seterusnya. Saya mempunyai paruh yang besar dan suka makan buah-buahan. Apakah haiwan ini? Burung kenyalang. Ya, burung kenyalang. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya. Burung kenyalang. Kalau di Sarawak, burung kenyalang ini melambangkan apa? Keberanian. Okey, macam ni. Di Malaysia, semua negara Malaysia dia ada simbol-simbol tersendiri. Kalau di Sarawak, ya, burung kenyalang. Memang sudah sedia maklum bahawa burung kenyalang merupakan simbol kepada negeri Sarawak. Iya, Sarawak. Okey, soalan seterusnya. Saya bersisik keras. Saya suka makan semut dan anai-anai. Apakah saya? Tenggiling. Ya, tenggiling. Kalau tenggiling ni biasanya pemburu-pemburu haram. Apa yang mereka selalu dapatkan? Selalu nak? Isi. Isi dan sisik dia. Sisik tu diorang diorang nak jual lah. Okey, isi pun begitu juga. Okey, soalan seterusnya. Saya mempunyai bulu yang berwarna jingga dan berbelang-belang dengan taring yang tajam. Siapakah saya? Harimau. Ya, harimau. Tengok ganas muka harimau tu. Okey, soalan seterusnya. Saya mempunyai hidung yang besar. Hidung yang besar dan pandai memanjat pokok. Apakah haiwan ini? Monyet Belanda. Ya, monyet Belanda.
Saya mempunyai hidung panjang dan berwarna hitam serta putih. Apa dia? Tapir. Ya, tapir. Okey. Soalan kedua yang terakhir, sebelum soalan yang terakhir. Apakah binatang tanduk di hidung? Buaya. Badak. Badak. Yakin badak sumbu? Ya, yakin. Okey, mestilah badak sumbu tanduk di hidung. Seterusnya, saya berbau busuk apabila mengembang dan saya merupakan bunga yang sangat besar. Bunga Rafflesia. Yeah, bunga Rafflesia. Okey, tahniah murid-murid dapat jawab dengan betul semua. Okey, tepuk tangan sikit. Tepuk tangan. Bagus, cikgu bangga sebab murid-murid dapat jawab dengan betul. Okey, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey, selepas mempelajari apa itu flora dan fauna dan apa spesies flora dan fauna yang semakin pupus, cikgu nak tanya perasaan murid-murid. Apa perasaan murid-murid apabila melihat flora dan fauna tersebut semakin pupus dan serta diancam oleh segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab? Apa perasaan murid-murid? Sedih. Sedih. Okey, lagi? Mual. Mual. Kecewa. Kecewa. Oh, mual. Kecewa, ingatkan mual. Okey, seterusnya. Apa lagi? Marah. Marah. Ya, marah, betul marah? Marah? Marah. Ya, marah. Kenapa kamu marah? Apa yang menyebabkan kamu marah? Melihat flora dan fauna pupus. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh. Okey. Ada seseorang dia ambil periuk kera, dia ambil semua periuk kera di hutan tu. Dia ambil, lepas tu dia jual untuk keuntungan dia. Pada akhir-akhirnya habis semua periuk kera dia jual. Okey, itulah cikgu sangat marah. Sewajarnya kita perlu marah kepada seseorang tersebut. Dan sedih. Mengapa kamu sedih? Tidak dapat melihat flora dan fauna sekarang. Ya, betul. Dan kecewa? Melihat sikap manusia yang tamak. Ya, betul. Melihat sikap manusia yang tamak serta tidak bertanggung jawab. Okey, aktiviti seterusnya. Cara melindungi spesies flora dan fauna yang terancam. Pertama, pemeliharaan. Pernah dengar tak istilah ni? Pernah. Okey, pernah. Okey, yang ni boleh Angela baca. Usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula terjadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat menikmati oleh generasi akan datang. Ya. Okey. Kita tengok lagi. Yang ni pernah dengar? Pernah. Okey, baca. Boleh baca? Pemeliharaan pula
mengekalkan bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal sumber. Okey. Okey, di sini cikgu ringkaskan pemeliharaan. Pemeliharaan ini biasanya dikaitkan dengan kita kembalikan keadaan asal semula keadaan asal sumber semula jadi tersebut. Contohnya, kalau cikgu sebagai seorang pembalak, pekerja pembalakan, cikgu tebang semua pokok. Selepas cikgu tebang semua pokok, cikgu gantikan kembali dengan tanam semula pokok tersebut, dan itu merupakan contoh konsep ataupun pengertian bagi pemeliharaan. Faham tak? Okey, betul tak apa yang cikgu cakap? Paham. Okey. Bagi untuk pemeliharaan, di sini kita pelihara dia, pelihara sumber-sumber alam semula jadi supaya dia tidak musnah, supaya dia tidak hilang, supaya dia tidak rosak. Contohnya, istilah pemeliharaan ini kita dapat lihat dari aspek apa? Boleh Angela bagi tahu? Okey, tak apa, cikgu bagi tahu jawapan ya. Pemeliharaan ini kita dapat lihat dari aspek contohnya bagi mengekalkan keadaan asal sumber-sumber semula jadi kita. Jadi contohnya pihak berkuasa bertanggungjawab menguatkuasakan lagi undang-undang supaya alam semula jadi ataupun segala khazanah alam semula jadi kita dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Contohnya kalau kita kuat kuasakan undang-undang, sudah tentu kita dapat mengatasi individu-individu seperti pemburu haram. Nah, macam tu. Faham tak? Faham, cikgu. Okey, bagus. Sekarang ni cikgu nak kita berbincang berkenaan dengan apa contoh pemeliharaan flora dan fauna. Apa contoh? Boleh Angela bagi tahu? Cikgu nak dengar pendapat Angela, tak apa, salah. Kita belajar, kita cuba. Menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang. Okey. Menanam semula pokok. yang Okey, itu saja. Seterusnya, apa lagi? Apa lagi? mewujudkan mewujudkan kawasan kawasan pemeliharaan seperti seperti taman negara, tempat pelindungan hewan liar. Okey, sudah cukup. Lagi?
Apa lagi? Mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan. Sebagai Mewartakan spesies spesies haiwan hewan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Oke, betul. Itu suka jawaban. Oke, seterusnya. Taman Apa lagi? laut digazetkan untuk melindungi hewan laut. Taman laut Digazetkan. digajet. Digazetkan. Diga Z Z. ZET Digazetkan sebagai untuk melindungi hewan laut. Oke, yang ini adalah contoh pelindungan bagi taman laut. Seterusnya, yang terakhir. Ada lagi? Menganjurkan menentang. Menentang apa tuh? Menganjurkan campaign menentang pembalakan haram dan keterlaluan untuk mengelakkan hewan dan tumbuhan daripada kehilangan habitat. Oke, tak apa. Cikgu ambil isi pentingnya saja. Oke. Oke, nampaknya Angela dapat menyatakan contoh cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan flora dan fauna. Yang pertama menanam semula pokok, yang kedua mewujudkan kawasan pemeliharaan seperti taman negara, tempat pelindungan dan tempat pelindungan haiwan liar. Yang ketiga, mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Lebih-lebih lagi spesies yang telah mengalami ancaman kepupusan. Okey, yang keempat, taman laut digazetkan untuk melindungi haiwan laut. Contohnya haiwan laut yang sekarang ini mengalami ancaman kepupusan seperti yang cikgu telah pamerkan dalam gambar tadi, iaitu penyu. Okey. Seterusnya, yang terakhir, jawapan Angela adalah menganjurkan kempen menentang pembalakan haram. Okey, betul. Okey. Seterusnya, cikgu akan kongsikan jawapan cikgu. Okey, ini merupakan jawapan cikgu. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Jadi penguatkuasaan undang-undang ini boleh dikategorikan dalam menentang pembalakan haram. Mana ni tadi? Mengadakan kempen menentang pembalakan haram. Okey, di sini kita dapat dikategorikan yang penguatkuasaan undang-undang itu tadi. Yang kedua, hutan simpanan. Betul, Angela ada nyatakan hutan simpanan iaitu taman negara. Apa lagi tadi? Taman negara, tempat pelindungan haiwan liar. Ya, betul. Okey, seterusnya Angela juga ada beritahu jawapan menanam semula pokok. Okey, di sini cikgu juga ada menyatakan tanam semula pokok dan kempen serta pendidikan. Angela juga ada nyatakan dalam
ini tadi menganjurkan kempen menentang pembalakan haram, dan jawapan cikgu yang terakhir iaitu pusat pembiakan. Okey, yang ni cikgu akan jelaskan dengan lebih teliti lagi apakah yang dimaksudkan dengan penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini di mana pihak berkuasa dia mengawal kegiatan pembalakan haram dan mencegah perdagangan haram haiwan dan tumbuhan. Seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, pihak berkuasa sewajarnya perlu memberi hukuman yang setimpal bagi pemburu-pemburu haram yang hanya mengawal keuntungan yang menyebabkan flora dan fauna di negara kita pupus. Okey. Seterusnya, hutan simpanan. Seperti yang Angela beritahu sebentar tadi, mewujudkan taman negara dan apa satu lagi tadi? Taman haiwan liar. Tempat perlindungan haiwan liar. Tempat perlindungan haiwan liar. Mengapa? Dia adalah untuk memastikan tumbuhan dan haiwan di dalamnya tidak terancam. Yang ni contoh taman negara. Ini Taman Negara Bako. Yang ni salah satu taman negara di kalau tak silap cikgu di negeri Pahang. Okey. Dan banyak lagi taman negara di negara kita, terutamanya di negeri kita Sarawak ni. Yang cikgu tahu adalah taman negara apa yang Angela pernah dengar? Taman Negara Bako? Lagi? Apa taman negara yang terdapat di negeri kita? Ataupun di negara kita? Zoo negara. Ya, zoo negara. Zoo negara merupakan salah satu tempat perlindungan bagi haiwan liar. Okey, seterusnya adalah tanam semula. Tanam semula ini merujuk kepada tanam semula pokok bagi menggantikan pokok yang telah ditebang. Seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, sememangnya adalah digalakkan bagi penebang yang menebang pokok bagi individu yang ingin menjalankan perindustrian untuk membina bangunan adalah digalakkan bagi mereka untuk menanam semula pokok yang mereka telah tebang. Selepas itu pokok tersebut akan contohnya kalau perdagangan ada satu pokok yang digunakan untuk perabot. Contohnya pokok tebelian. Pokok tersebut biasanya sangat berguna bagi masyarakat kita untuk menghasilkan perabot, untuk menghasilkan bahan-bahan dalam untuk membina rumah. Jadi, pokok tersebut dia perlu dikawal, ditanam semula. Selepas itu hanya ditebang apabila dia sudah mencapai satu tahap ataupun satu umur dia ataupun akan mencapai satu ukuran saiz yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Itu dah dia. Okey, selepas itu cikgu nak tanya, dekat sekolah Angela pernah tak mengadakan aktiviti gotong royong sebelum ini? Sebelum pandemik COVID-19 ni berlaku, pernah tak? Pernah. Okey, pernah. Dan cikgu nak tanya juga, ada tak Angela di sekolah tu ada tak adakan sesi menanam pokok? Aktiviti menanam pokok? Ada tak? Ada. Ya, ada. Bagus. Itu merupakan salah satu cara mempraktikkan murid-murid supaya menyedari betapa pentingnya menanam semula pokok ini. Dan ini merupakan contoh-contoh dia. Ini merupakan contoh menanam semula pokok di mana ini adalah satu dalam kempen alam sekitar. Okey. Yang seterusnya adalah pendidikan ataupun kempen. Di mana pendidikan ini merujuk kepada bagi menyedarkan semua golongan masyarakat, lebih-lebih lagi golongan muda
ataupun yang menjurus kepada murid-murid kita. Jadi pihak sekolah ataupun pihak swasta ataupun pihak kerajaan boleh mengadakan peraduan menulis esei. Menulis esei berkenaan dengan apa? Angela buka mic. Cikgu terdengar. Esei menanam semula pokok. Ya, esei menanam semula pokok. Esei berkenaan dengan bagaimana cara memelihara dan memelihara flora dan fauna dan yang bagi aspek kempen pula, di sini cikgu nak beritahu berkenaan dengan kempen-kempen, iaitu contohnya cintailah sungai kita. Apa lagi kempen yang boleh dijalankan? Kempen yang melibatkan penjagaan alam sekitar. Kempen Go Green. Go Green, ya, Go Green, pandai. Dan ataupun kempen Kitar Semula. Kempen Go Okey, Green. kempen Go Green, kempen Kitar Semula, kempen Cintailah Sungai Kita, dan berikut itu adalah merupakan salah satu cara pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, seterusnya yang ni cikgu nak jelaskan pusat pembiakan. Pusat pembiakan ini merujuk kepada membiakkan haiwan yang hampir pupus. Contohnya dalam gambar ni, haiwan apa itu? Yang comel-comel tu, yang kecil-kecil tu, haiwan apa tu? Haiwan apa itu? Anak penyu. Ya, anak penyu. Okey. Di sini cikgu cuba kongsikan dengan murid-murid berkenaan dengan pusat. Ya, cikgu dengar. Okey, terima kasih sebab jawab. Cikgu nak kongsikan berkenaan dengan pusat pembiakan bagi penyu ni. Melalui pembacaan cikgu, pusat pembiakan penyu ni ada di salah satu di Malaysia, ada di negeri Terengganu, iaitu pusat penyu dan ekosistem marin di Terengganu. Okey, bagaimana cara dia orang nak membiakkan haiwan ini? Pertama, ada pihak-pihak berkuasa dari Jabatan Alam Sekitar, perhilitan dan golongan sukarelawan yang membantu bagi memastikan spesies penyu ini tidak terancam. Maka mereka di sini akan menghasilkan, nampak tak yang macam jaring-jaring ni? Nampak tak tu? Nampak. Yang jaring yang warna hitam tu bertumpuk-tumpuk tu, dekat situ ada banyak telur penyu. Telur penyu itu dibuatkan dalam satu jaring ataupun sangkar untuk memastikan telur penyu itu dijaga dan dapat menetas dengan sempurna. Dan apabila telur penyu itu dapat menetas dengan sempurna seperti yang Angela lihat di gambar yang sebelah ni, maka akan ada satu peristiwa di mana mereka akan melepaskan dan membuka sangkar tersebut. Maka anak-anak penyu yang comel-comel tu akan dilepaskan ke dalam lautan. Dan melalui pembiakan ini juga dapat mengawal pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencuba untuk mencuri telur penyu, yang mencuba untuk menjual telur penyu. Faham tak? Faham. Okey.
nampaknya kita sudah sampai pada penghujungnya. Jadi cikgu rasa siapa nama ni tadi, Elizabeth, dia tak dapat nak join. Tidak apa, kita teruskan. Okey. Kesimpulannya, apa yang telah murid-murid pelajari sebentar tadi? Dari pertama tadi mengenai apa itu yang dua tu? Flora dan fauna. Ya, mengenai flora dan fauna. Seterusnya? Pemeliharaan. Contoh. Okey. Contoh apa? Untuk pemeliharaan dan pemeliharaan. Contoh pemeliharaan dan pemeliharaan. Jadi sebelum tu Angela juga kita ada mempelajari berkenaan dengan contoh spesies flora dan fauna yang semakin semakin pupus. Lepas itu mempelajari berkenaan dengan cara-cara melindungi flora dan fauna daripada semakin pupus, iaitu melalui pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Okey. Selepas itu tadi apa lagi? Satu lagi lupa. Satu lagi perkara yang telah Angela nyatakan, yang ada 3 tu. Cara melindungi spesies flora dan fauna yang terancam. Ya, cara melindungi spesies flora dan fauna yang terancam. Dan Angela juga telah menyatakan perasaan. Perasaan apabila melihat flora dan fauna di negara kita semakin pupus. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Cikgu nak tukar soalan. Tadi soalan dia macam ni. Apakah perasaan jika kamu melihat segelintir individu apakah perasaan yang tidak bertanggungjawab dengan memburu secara haram haiwan-haiwan yang terancam? Yang tu soalan cikgu nyatakan sebelum ini. Sekarang ni cikgu nak tukar soalan berbunyi seperti ini. Okey. Apakah perasaan kamu apabila kamu melihat semua golongan masyarakat berusaha untuk melindungi spesies flora dan fauna yang terancam? Apakah perasaan kamu? Bangga. Okey, bangga. Gembira. Satu lagi? Seronok. Ya, seronok. Okey. Sudah tentunya kita akan berasa gembira, kita akan rasa bangga, kita akan rasa seronok apabila semua golongan masyarakat, apabila semua orang bekerjasama dan berusaha melindungi spesies flora dan fauna supaya pada generasi yang akan datang mereka akan dapat menikmati segala keistimewaan dan kecantikan bagi spesies flora dan fauna yang ada di negara kita. Okey. Setakat ini cikgu memberikan pujian kepada Angela kerana berjaya menyatakan isi pelajaran dengan betul, dan ini menunjukkan Angela telah mencapai objektif dan hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini, dan terima kasih cikgu ucapkan kepada Angela kerana berjaya menghadiri PDPR kita pada hari ini. Cikgu tahu bukan sukar pula. Cikgu tahu bukan mudah untuk Angela menghadirkan diri, dan cikgu pun faham
bukan lebih-lebih lagi dalam keadaan situasi yang sangat banyak mengekang, contohnya masalah masalah capaian internet. Okey, cikgu faham. Okey, sebelum tu sebelum sekejap Angela jangan keluar dulu ya. Tunggu cikgu stop recording dulu ya. Okey. Sabar. Okey.